Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini Khamis 12 Ramadan 1443 kita teruskan daurah kita, iaitulah daurah baca dan tadabbur Quran di Madinah Ramadan. Pada kali ini sambungan kita di ayat 72 surah Hud ayat 72, surah Hud ayat 72, muka surat 230 ya. 230. Muka surat 230. Jadi insyaallah format yang telah kita setuju, iaitulah Ustaz Alwi akan baca ayat, Ustaz Mustaqim akan baca terjemahan, kemudian ana akan pilih ayat-ayat yang kita akan pilih untuk kita tadabbur pada kali ini insya-Allah. Dipersilakan Ustaz Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Istrinya berkata, sungguh ajaib keadaanku. Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah tua? Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan. Malaikat-malaikat itu berkata, patutkah engkau merasa heran tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah-melimpah pada kamu, wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha melimpah kebaikan dan kemurahannya.
Maka apabila hilang perasaan takut dari hati Nabi Ibrahim dan sampai kepadanya berita yang menggembirakan itu, maka membantah utusan-utusan kami tentang azab yang akan menimpa kaum Nabi Lut. Sesungguhnya Nabi Ibrahim bersabar, lembut hati, bertimbang rasa, lagi suka kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal bakti. Malaikat-malaikat itu berkata, "Wahai Ibrahim, janganlah dihiraukan hal ini. Sesungguhnya telah datang perintah Tuhanmu menghukum mereka dengan sesungguhnya mereka akan didatangi azab yang tidak akan dapat ditolak oleh bantahan atau doa permohonan. Dan apabila datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, ia merasa duka cita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka dari gangguan kaumnya, sambil berkata, ini adalah hari yang amat mencemaskan. Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya, sedang mereka sebelum ini sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata, wahai kaumku, di sinilah ada anak-anak perempuanku, mereka lebih suci dari kamu, maka kahwinlah dengan mereka. Oleh itu, takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak berakal yang dapat memberi nasihat? Mereka menjawab, sesungguhnya engkau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu, dan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki. Nabi Lut berkata, kalaulah aku ada kekuatan untuk menentang kamu, atau aku dapat bertumpu ke sesuatu tempat bertahan yang kuat dari penyokong-penyokong, tentulah aku akan membinasakan kamu. Mendengarkan yang demikian, tetamu berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Tuhanmu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu sebarang bencana. Oleh itu, pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam. Dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang kecuali isterimu. Sesungguhnya ia akan menimpa azab yang akan menimpa mereka kerana ia memihak kepada mereka. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Dalam ayat yang kita baca ini, di awal muka surat, iaitu perbincangan tentang Nabi Ibrahim. Malaikat mari, dia nak pergi binasakan kaum Lut, tapi dia singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim AS. Sambil itu diberi maklum kepada Nabi Ibrahim bahawa dia akan dapat anak. Tuan-tuan dan puan-puan, terkejut isteri Nabi Ibrahim sebab dia kata, ya wailata, bagaimana aku boleh anak, aku sudah tua. Anak ajuz, aku sudah tua. Suami aku sudah tua. Maka malaikat kata, jangan peliklah, ini urusan Allah. Ini urusan Allah. Maka bila Nabi Ibrahim hilang ketakutan, malaikat pun bagi tahu Ibrahim, kami ni sebenarnya bukan manusia biasa. Kita ni nak pergi binasakan kaum Lut. Ya, kalau kita pergi ke Jordan sekarang, kita akan nampak tempat laut mati. Laut mati itu tempat binasanya kaum Lut di laut mati. Sebelah laut mati itu kita nampak bendera Palestin. Maknanya malaikat mari rumah Nabi Ibrahim di Palestin. Dia dalam perjalanan nak pergi binasakan kaum Lut, nak pergi binasakan kaum Lut. Maka dalam ayat yang telah kita baca, cuba para jemaah tengok ayat 80. Bila orang tu nak serang geng-geng LGBT, nak serang pemuda-pemuda yang comel mari rumah Nabi Lut ni, Lut kata, janganlah malukan aku. Kalau mu nak kahwin anak orang perempuan ramai di kampung kita ni, kenapa buat perangai macam ni? Kata di pokok LGBT, Lut, mu tahu kan kami bukan nak orang perempuan, kita nak orang lelaki yang comel-comel rumahmu tu. Maka kita tadabbur ayat ini, tengok ayat 80, Allah kata, Lut kata apa? Qala law annali bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Ayat 80 dia kata, seandainya aku ada kekuatan untuk menentang kamu,
atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Di sini kata di para ulama tadabbur al-haqq al-a'zal. Mana kita ni benar, tapi kita tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan, tak ada kesan untuk kita nak lawan, maka kita akan jadi lemah. Jika lemah, sebab itulah benda yang kuat mesti ada perancangan. Dakwah kita nak menyampaikan kebenaran, kita kena ada kekuatan. Kekuatan strategi, kekuatan harta, kekuatan bajet, kekuatan orang panggil dari sudut uslub dakwah. Ini sangat penting. Sebab itulah Nabi Lut dalam banyak-banyak duduk berlawan dengan LGBT, inilah keluhan Nabi Lut. Dia kata, lau annali bikum quwwah. Kalau aku ada kekuatan, aku lawan buatmu. Maka ulama tadabbur kata sangat penting dalam gerak kerja membawa kebenaran ini mesti ada kekuatan. Sebab itulah kita perlu kekuatan ini. Kalau dalam negeri, kita perlu pada kuasa pemerintahan. Tengok dalam negeri-negeri yang banyak pak kita ini. Lesen-lesen judi tak boleh tutup. Pusat-pusat hiburan tak boleh tutup. Tapi dengan ada kekuatan, kita boleh tutup. Negeri kita tidak ada tempat perjudian yang rasmi. Orang curi cerita lain. Ayo, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu tongkang balik, tertimbun segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar menimpanya bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan mereka. Dan ia pula tidaklah jauh dari orang yang zalim itu. Dan kepada penduduk Madyan, kami utuskan saudara mereka, Nabi Syuaib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan yang bagi kamu selain daripadanya. Dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan, dan sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang meliputi orang-orang yang bersalah. Dan wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Limpahlah kurnia Allah kepada kamu, lebih baik bagi kamu daripada yang kamu ambil secara haram itu. Jika betul kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah orang-orang yang menjaga dan mengawas perbuatanmu,
Mereka berkata, "Wahai Syuaib, adakah sembahyangmu yang banyak itu menyuruhmu perintahkan kami supaya meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek kami, atau supaya kami tinggalkan apa yang kami suka melakukannya dalam menguruskan harta kami? Sesungguhnya engkau, wahai Syuaib, adalah orang yang penyabar, lagi bijak berakal. Maka bagaimana pula engkau menyuruh kami melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kebiasaan kami?" Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku dan ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadanya? Patutkah aku berdiam diri dari melarang kamu, sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya? Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku, dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakan melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jugalah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali." Baik, para jemaah sekalian, setelah selesai daripada kisah Nabi Lut alaihissalam sehingga ayat 83, kita pindah kepada kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini di Madian. Madian sekarang masih lagi dalam negara Jordan. Kalau kita pergi lawatan ke Jordan tu sekali ya. Kita akan pergi Madian, perkampungan Syuaib. Kita pergi Laut Mati, seberang kita tu Palestin. Itu dekat ya. Jadi dalam kisah Nabi Syuaib alaihissalam ini, Syuaib menghadapi dengan satu kaum yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Perangai buruk kaum Syuaib ni, dia main dalam sukatan timbangan. Tuan-tuan dan puan-puan, perangai buruk ini berterusanlah sampai zaman kita hari ini pun masih ada lagi orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Dalam beberapa agensi, banyak yang kita tengok, waktu kita beli, kita bayar penuh. Tapi kalau kita tak guna, hangus. Maknanya kalau kita guna lebih, kita kena bayar pula. Itu dia panggil at-tatfi, wailul lil mutaffifin. Neraka bagi orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Bila dia beli, dia ambil penuh. Bila dia jual, dia ambil kurang. Itu dia panggil penyakit yang berlaku kepada puak-puak ni. Bagaimana puak-puak Syuaib. Maka Nabi Syuaib alaihissalam, tengok ayat 83, musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minaz zalimin bi ba'id. Itu cerita Nabi Lut sudah selesai. Kemudian Syuaib, tengok dalam banyak-banyak dia kata apa? Ayat 84, wa ila madyana akhahum Syuaibah qala ya qaumi ibudullah ma lakum ilahan ghairu. Tengok. Itu dakwah Nabi semua tauhid. Wala tanqusul mikyal wal mizan. Mu jangan kurangkan sukatan dan timbangan. Tapi ingat, inni arakum bi khair. Inni arakum bi khair. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan. Mu ni senang hidup, tapi suka menipu. Suka menipu. Maka Syuaib memperingatkan mereka bahawa kita hidup senang, bukan kita susah. Tapi kenapa kesenangan itu menyebabkan kamu suka lagi nak khianat kepada orang? Kenapa? Mana kita kalau kita tengok orang penjual, dia kaya tapi bakhil. Kopi hangit kata orang, nipu. Kita nasihat, kita senang dah. Nak makan minum sudah ada. Kenapa pergi buat benda macam ni? Itu satu daripada ilmu tadabbur. Yang kedua, bersifat insaf. Walaupun Syuaib marah kepada kaum dia dengan pengkhianatan yang dia buat, tapi dia masih lagi menyebut, dia kata apa? Inni arakum bi khair. Kamu masih lagi dalam keadaan baik. Kita masih lagi dalam keadaan baik, dan aku bimbang Allah Ta'ala akan timpakan ke atas kamu bencana dengan sebab perangai buruk yang kamu buat. Dengan sebab perangai buruk. Kemudian terus lagi dakwah Nabi Syuaib sampai ayat 86.
baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Syuaib kata, harta yang Allah beri kepada kamu itu lebih baik bagi kamu. Kurniaan Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu jika kamu betul-betul beriman. Maknanya harta sedikit, tak menipu, kita tak kaya. Dengan tak menipu, kita mungkin tak banyak boleh duit. Tapi malun mubarak, harta diberkati oleh Allah Azza wa Jalla lebih baik daripada harta banyak yang tidak berkat. Maka di sini para jemaah sekalian, kita kena belajar ilmu barakah. Ilmu barakah, kita berpada dengan apa yang kita ada halal, diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, nak banding dengan yang haram tetapi tidak diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita masuk dalam kumpulan dia panggil al-qanaah, orang yang berpada dengan rezeki yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak tamak, dan kita juga tidak melakukan perkara yang menyalahi peraturan. Kemudian mari puak-puak dia, tengok ayat 87, dia kata Syuaib, as-salatu ka ta'muruka. Dengan sebab mu ajak orang solat ke? Dengan sebab mu nak ajak orang baik ke? Mu halang kami daripada nak sembah berhala kami? Ini kata daripada ahli tadabbur, kata apa? Kalau kita betul-betul solat, memang solat itu mencegah kita daripada perbuatan mungkar dan keji. Dalam ayat lain Tuhan kata inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu menghalang kamu daripada benda mungkar dan benda keji. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang sama, tuan-tuan boleh tanda, ayat 87 ini menyentuh isu sekularisme. Dia panggil fasluddin anil hayah. Tengok puak-puak dia, bila Syuaib ajar supaya beriman, dia kata Syuaib, apa yang awak sibuk dengan kita ni? Ikut kami lah, kami nak buat apa dengan harta benda aku. Maknanya seolah-olahnya solatmu tu jangan campur dunia. Itu dia panggil dalam bahasa kita hari ni, dalam bahasa moden sekarang ni dia panggil sekular. Maknanya pahaman sekular memisahkan agama daripada kehidupan ni telah berlaku di zaman pengikut-pengikut Nabi Syuaib alaihissalam. Maknanya pengikut ni dia tidak akan mati sampai bila-bila, sehinggalah pada hari kiamat menjadi peranan kita para jemaah sekalian sentiasa berdakwah, sentiasa mengajak orang. Karena itu di akhir ayat 88 Allah kata wa ma taufiqi illa billah, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik, ayat 88, tidak adalah kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla itu kecuali apa yang kita boleh buat baik ini kecuali dengan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sentiasalah kita berdoa pada Allah, minta Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Kita jangan ada rasa sok kita buat ni betul dah, strategi kita buat ni hebat. Lah, kita kena sentiasa bergantung kepada Allah. Kerana itu Allah ajar kita wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan kita hanya bertawakal kepada Allah dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا
إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. Dan wahai kaumku, janganlah permusuhan kamu terhadapku menyebabkan kamu ditimpa bala bencana sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud atau kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Lut pun tidaklah jauh dari kamu. Kamu sedia mengetahui apa yang telah mereka menimpa. Dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya. Sesungguhnya Tuhan Maha Mengasihani lagi Maha Pengasih. Mereka berkata, wahai Syuaib, kamu tidak mengerti kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu. Dan sesungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah dalam kalangan kami. Dan kalau tidaklah kerana kaum keluargamu, tentulah kami telah melimparmu dengan batu hingga mati. Dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, mengapa kamu bersikap demikian? Patutkah kamu keluargaku, kamu pandang lebih mulia daripada Allah, serta kamu pula jadikan perintahnya sebagai sesuatu yang dibuang dan dilupakan di belakang kamu. Sesungguhnya Tuhanku amat meliputi pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang agama Allah yang aku sampaikan itu. Sungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkannya. Kamu akan ketahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya dan siapa pula yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama-samamu. Dan taatlah dan tak kala datang pada pelaksanaan perintah kami selamatkan Nabi Syuaib berserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur dari tempat masing-masing. Mereka punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah kebinasaanlah akhirnya bagi penduduk Madian sebagaimana binasanya kaum Thamud. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti mukjizat yang nyata kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu kaum Fir'aun menurut perintah Fir'aun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Tengok ayat kita ni 89 sehingga ayat 95 masih lagi kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Dia dalam Quran ni ada kisah didetailkan dalam surah ini, direngkahkan surah lain. Kisah Nabi Syuaib dalam surah ini agak detail. Perlawanan dia dengan kaum dia. Di antara kata-kata puak Syuaib, tengok dalam ayat 91. Mereka kata, ya Syuaib, mana kau kata? Kami tak fahamlah apa yang awak cakap. Ini dipanggil sifat sombong manusia. Sifat kesombongan manusia. Bila benda yang dia tak boleh terima, dia bukan tak faham. Nabi Syuaib cakap dengan bahasa dia, tapi dia mari tak mau terima. Syuaib mu cakap apa ni? Tuhan, Tuhan. Kita ni masyarakat kita ada juga kadang-kadang dia marah kepada Allah. Cakap dengan dia, cakap dengan Allah Rasul ya. Quran hadis.
Tak ada bercakap benda lain? Ada. Muak dah dengar bahasa ni. Jadi ada orang cakap macam tu. Dia kata apa? Syuaib, mu ni lemah. Naraka fina dha'ifa. Lemah. Kalau tidak kerana anak-anak ramai di kampung ni, kami rejam kamu. Artinya dalam Nabi Lut tadi nak pada kekuatan. Nabi Syuaib juga gerak kerja dakwah, tengok. Dia kata kalau tidak kerana kaummu Syuaib melindungi kamu, kami rejam kamu. Wa ma anta alaina bi aziz, mu bukan orang mulia di kalangan kita. Maka di sini kita kata para pendakwah mesti kita ada sifat sabar di dalam menghadapi ujian. Sama ada penghinaan atau memang orang uji sungguh. Zaman kita hari ni macam-macam cara nak uji. Ada ujian dengan orang biasa. Ada kadang-kadang ujian melalui akta. Dengan akta-akta yang diciptakan, orang ni tak boleh masuk sini. Orang ni tak boleh pergi sini. Negeri ni boleh. Negeri ni boleh. Kalau nak kata orang ni pun ada penilaian juga yang membenarkan kenapa di sini tak boleh. Maka kita kata permainan keluk-kelik zaman ni juga sama seperti yang orang-orang dulu. Bila orang dia tak terima, dia pandang hina. Dia akan takabur, bersikap takabur, dan mereka mengatakan kamu tak ada apa-apa di kawasan ini. Jadi itulah, dengan sebab kamu ada keluarga yang melindungi kamu, boleh. Maka Nabi Syuaib jawab, arahti a'azzu alaikum minallah. Keluarga aku lebih baik, lebih besar daripada dakwah yang aku ajak kamu kepada Allah. Keluarga aku tak ada apa-apa. Yang aku ajak kamu ni kepada Allah. Aku ajak kamu ni kepada jalan kebenaran. Tapi kenapa kamu tolak? Dengan sebab semata-mata kerana aku ni orang lemah, orang tidak kuat. Wallahu a'lam. Sekarang ni kita masuk kepada ayat, bermula ayat 96, kisah Nabi Musa AS. Tuan-tuan tandalah. Ini dia panggil kisah Nabi Musa. Fadhal Ustaz Ari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول
Fir'aun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat. Kemudian tetaplah ia akan membawa mereka masuk ke neraka. Dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah neraka. Dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini. Dan pada hari kiamat, laknat itu adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Dan demikian ialah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri-negeri yang telah dibinasakan. Kami ceritakan perihalnya kepadamu, wahai Muhammad. Di antara ada yang masih wujud di sisanya yang dapat disaksikan, dan ada pula yang telah hancur lebur dan hilang lenyap. Dan tiadalah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Mereka berhala-hala yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun pada masa datangnya azab Tuhanmu. Dan penyembahan yang mereka lakukan itu hanya menambahkan kerugian sahaja kepada mereka. Dan demikianlah azab Tuhanmu apabila ia menimpa penduduk negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya azabnya itu tidak terperi sakitnya, lagi amat keras serangannya. Sesungguhnya pada kejadian yang demikian ada tanda yang mendatangkan iktibar bagi orang yang takut pada azab akhirat, iaitu hari yang dihimpunkan manusia padanya. Dan hari yang demikian ialah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk. Dan tiadalah kami lambatkan hari kiamat itu melainkan untuk suatu tempoh yang tertentu. Pada masa datangnya hari kiamat itu, tiadalah seorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka disebabkan keingkaran dan maksiatnya, maka di dalam nerakalah tempatnya. Bagi mereka di situ hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu seperti suara keldai. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa melakukannya apa yang dikehendakinya. Adapun orang-orang yang berbahagia disebabkan imannya dan taatnya, maka di dalam syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalam selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Baik para jemaah sekalian, dalam ayat yang kita baca daripada ayat 98 tadi, iaitulah kesan daripada kebinasaan Fir'aun. Fir'aun mengetuai kaumnya pada hari kiamat. Cuma timbul lagi soalan, sekarang ini mendiang Fir'aun belum masuk kubur. Tapi dalam ayat lain Allah kata Fir'aun diazab pagi dan petang. Timbul persoalan, adakah azab kubur ni bila orang tu masuk dalam kubur baru kena azab ataupun bila dia sudah mati? Ada persoalan timbul, azab kubur ni dengan roh ataupun dengan jasad sekali. Jadi kalau jasad dah hancur, tak ada azab kubur. Kita kata tak, azab kubur itu di atas roh. Walaupun mendiang Fir'aun belum masuk kubur, tapi tetap dia kena azab. Waktu belum lagi kiamat ini dia kena azab. Wuduan wa asyia, pagi petang dia azab. Kemudian pada hari kiamat sudah pasti dia akan pergi ke neraka yang begitu dahsyat. Maka para jemaah sekalian, di antara ayat yang kita akan bincangkan, tadabbur daripada ayat yang kita baca ini, cuba tengok ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalim. Ayat 102. Demikianlah azab Tuhanmu apabila ia menimpa penduduk negeri yang melakukan kezaliman. Sesungguhnya azabnya itu amat pedih lagi dahsyat. Dia panggil qanun at-tamasul. Mana undang-undang peraturan Allah Azza wa Jalla, mana-mana kaum yang melakukan kezaliman. Untuk maklumat para pelajar semua, bila kata zalim di sini ada dua kategori. Yang pertama, zalim bermakna syirik. Sebagaimana kata-kata Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah kezaliman yang paling besar sekali. Mana kalau negara ni aman, dia punya orang panggil tak ada rasuah, tak ada riba, tak ada kezaliman langsung. Tapi negara syirik, tetap mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab syirik. Satu lagi zalim sungguh. Walaupun pemerintah dia orang Islam, tapi kalau dia zalim, tetap dia akan diambil tindakan oleh Allah Azza wa Jalla.
Karena itu kata di para al-zulmu i'lanu harbin ma'allah. Mana-mana pemimpin yang melakukan kezaliman, bermakna mereka telah mengisytiharkan peperangan dengan Allah Azza wa Jalla. Mengisytiharkan peperangan dengan Allah. Maka daripada perbincangan yang kita bincang di sini para jemaah sekalian, betapa bahayanya melakukan kezaliman. Tak kiralah negara tu asal pemimpinnya kafir ataupun tidak. Jadi bila kita berpindah kepada kaum Syuaib tadi, masalah fahaman sekular yang berlaku dalam masyarakat, ni orang duduk canang kan, tak apa, pemimpin yang tidak Islam pun, yang penting tak ada rasuah. Tak apa, kita kata rasuah tu satu jenayah. Rasuah, satu jenayah dalam sebuah negara. Tapi banyak lagi jenayah-jenayah lain yang dilakukan oleh mereka. Jadi kita jangan duduk main satu isu saja. Jadi banyak lagi isu-isu yang perlu ditangani supaya sebuah negara itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Maka janganlah engkau, wahai Muhammad, menaruh perasaan ragu-ragu tentang sia-sianya apa yang disembah oleh mereka yang musyrik itu. Mereka tidak menyembah melainkan sama seperti yang disembah oleh datuk nenek mereka yang musyrik dahulu. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan bagi mereka bahagian mereka dari azab yang telah ditentukan dengan tidak dikurangi. Janganlah engkau merasa bimbang, wahai Muhammad, tentang keingkaran kaummu, kerana sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, lalu berlaku pertentangan mengenainya. Dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka masih menaruh perasaan ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran itu. Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amal mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Oleh itu, hendaklah engkau, wahai Muhammad, sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul,
sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian. Dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Maka kalau kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam, sesungguhnya amal-amal kebaikan, terutama sembahyang, itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Dan sabarlah, wahai Muhammad, engkau dan umatmu, dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran, yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang kebaikan melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya, selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 108. Wa ammal ladzina su'idu, wa ammal ladzina su'idu. Kata di ulama tadabbur kata, sesungguhnya orang-orang yang berbahagia. Dia kata lam tarid, tidak terdapat kalimah as-sa'adah fil Quran kecuali sekali ini je. Su'idu wa fil jannah, dan tentang ahli syurga. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati. Orang yang bahagia itu orang masuk syurga. Kan itulah kata di para ulama Islam, bilakah kita nak rehat? Orang tanya tuan guru besar, dia kata bila kita nak rehat? Dia kata apabila kamu telah pijakkan kaki dalam syurga, waktu telah baru kita betul kita rehat. Mana selagi kita tak sampai ke syurga, kita akan menghadapi banyak ujian di tengah jalan. Nak lepas sirat, perarakan mencari siapa yang akan beri syafaat kepada kita. Kemudian bila pijak kaki dalam syurga, itulah yang dikatakan orang yang berbahagia. Kemudian kita pergi kepada ayat 112. Fastaqim kama umirt. Fastaqim kama umirta. Maka hendaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa teguh di atas jalan yang lurus sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Dia panggil ayat ini ayat istiqamah. Ayat istiqamah. Bila Allah perintah Nabi supaya istiqamah, duduk di atas landasan yang telah ditugaskan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi rasa sangat berat. Baginda Nabi merasa ini satu tanggungjawab yang berat bila kita terima jawatan. Sehingga kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mencerita manazala ala Nabi. Ibnu Abbas kata tidak turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ayat yang lebih berat, lebih susah hati Nabi lebih daripada ayat fastaqim kama umir. Naklah kamu istiqamah melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat tanya, ma asra ilaika syayb. Sahabat tanya, Rasulullah, cepat naik uban, cepat Nabi beruban. Dan umur dia baru 60, Nabi wafat umur 63. Qal syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Aku telah diubankan oleh surah Hud dan surah-surah seumpamanya yang menyentuh tentang tanggungjawab, kita terhadap Allah Azza wa Jalla.
asar ini Ibnu Abbas ini telah meriwayatkan oleh Daruqutni dan telah dinilai dalam Sahih Al-Jami' dengan sanad yang baik. Kita mengatakan para jemaah sekalian, bila kita ni terima tanggungjawab, kita mesti bertanggungjawab. Kalau kita terima tanggungjawab, lepas tu main-main pula. Waktu isi borang nak minta kerja, saing belakang, masuk pukul 8 keluar pukul 5, tak apa. Tapi bila sudah dapat kerja, marah pula. Apa keluar pukul 5, mau keluar pukul 3. Ini dia panggil manusia yang tidak istiqamah dalam tanggungjawab yang kita minta. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang istiqamah. Ma makna istiqamah? Tanda ni. Apa makna istiqamah? Qala istiqamah. Istiqamah itu apabila kamu tetap pendirian di atas satu arahan Allah Azza wa Jalla, ketaatan dan juga meninggalkan maksiat. Dan kamu jangan jadi seperti Sa'lab. Sa'lab ni serigala, anjing yang duk berjalan kiri kanan, tak tahu kat mana hala tuju. Maknanya kita bila kita letak atas satu tanggungjawab, kita mesti istiqamah. Itu makna istiqamah, supaya Allah Ta'ala beri kepada kita tanggungjawab yang besar. Kemudian dalam ayat yang kita baca ni juga, para jemaah sekalian, iaitu ayat 114, Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Tengok ayat 114. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Maka kata di Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah, dia kata ista'inu ala sayyiatil qadimat bil hasanatil hadisah. Kamu minta tolong dengan Allah Ta'ala nak hapuskan keburukan kita yang dulu-dulu, zaman kita muda, zaman lara, zaman macam-macam zaman dulu, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan sekarang. Usah diungkit. Yang anak cukup tak selesa bila orang mari jumpa, dia kata, Ustaz, saya dulu jahiliah. Oh, dia kata dia jahiliah dulu. Bila dia kata jahiliah, kita bertanya lalu, Tuan, sempat kau dengan mendiang Abu Jahal? Dia kata kepada gitu. Kata Abu Jahal, ya ketua jahiliah ni. Tak usah sebutlah kita jahiliah. Kalau kita nak nyatakan siapa kita dulu, kita kata saya dulu lara. Iyalah zaman-zaman muda. Setakat tu cukup. Jangan dedahkan rahsia yang lama. Kemudian kita delete yang tu. Kita masuk balik yang baru, hasanat dengan kebaikan yang kita buat, dengan jaga solat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan mengaji, dengan tadabbur Quran, insya-Allah Allah Taala hapuskan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi dulu kita buruk, tinggalkan yang buruk. Kemudian di akhir ayat 117, wa ahluha wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmi wa ahluha muslihun. Allah SWT tidak akan binasakan mana-mana kaum sekiranya masih ada dalam negeri itu muslih, orang yang membaik pulih kerusakan masyarakat. Jadi tuan-tuan pada jemaah sekalian, kita tadabbur di sini bahawa ada dua perbezaan yang ketara di antara soleh muslih. Orang ni soleh, dia semaya, dia puasa, dia tak cara orang, soleh. Tapi bini dia terputak-putak aurat juga, la. Masyarakat dia tak semaya, dia tak tanya khabar. Anak-beranak dia tak. Kita kata dunia ni perlu pada muslih. Sebab itulah bila nak dalam hadis Nabi sallallahu, Nabi kata, "Bada al-Islamu ghariban." Islam dulu orang tak ikut ramai. Kemudian akhirnya ramai, dan di akhir zaman Islam kembali terasing, dagang, gharib. Jadi siapa dia kau orang itu? Fatuba lil ghuraba. Bahagialah, bertuahlah orang yang menjadi orang yang gharib. Siapa dia gharib? Alladzina yuslih. Orang yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh orang, itu muslih. Ataupun orang soleh, alladzina yaslihun, dia baik ketika orang lain buruk. Mana kita jadi baik di saat orang lain tak baik, bagus. Tetapi yang terbaiknya soleh dan muslih. Baik, membaik pulihkan orang lain. Ini kita takut ini. Kita jadi soleh, orang tak marah. Tapi kita muslih, parut kena. Sama-sama Facebook ni pula, bila kita tegur benda-benda yang duduk dan berlegar dalam masyarakat, kita kena parak. Orang akan hentam kita, akan kutuk kita, akan cincang kita, macam-macam. Wallahualam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قالوا ليوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka memperbaiki keadaan sesama sendiri. Dan kalaulah Tuhanmu, wahai Muhammad, mengkehendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. Tetapi ia tidak berbuat demikian, dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, mereka bersatu di dalam agama Allah. Dan untuk perselisihan dan rahmat, itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahanam dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. Dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-Rasul itu kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, untuk menguatkan hatimu dengannya. Dan telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran bagi pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, buatlah apa yang kamu sanggup melakukannya dari perbuatan ingkar itu. Sesungguhnya kami juga tetap mengerjakan nasihat pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tunggulah akibat yang buruk yang akan menimpa kamu. Sesungguhnya kami juga menunggu akan kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami. Dan Allah jugalah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Oleh itu, sembahlah akan Dia serta berserahlah kepadanya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Alif Lam Ra. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, seindah-indah kisah dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini pada hal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu, dan dari orang-orang yang tidak pernah menyedarinya akan halnya. Ingatlah peristiwa tak kala Nabi Yusuf berkata kepada bapanya,
Wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Para jemaah sekalian, kita tengok kepada ayat 118. Walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Allah kata kalau aku nak, boleh je aku jadi manusia ni satu. Satu kepala, satu rupa, satu bangsa. Tapi wala yazaluna mukhtalifin. Ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah tak lakukan demikian kerana itulah mereka berterusan dalam berkhilaf kecuali orang yang telah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini mengajar kepada kita suatu benda yang mustahil kita nak satukan manusia, tak mungkin. Tetapi kesatuan ummah, wahdatul ummah ada satu perkara yang dituntut. Maka oleh kerana kita tahu manusia ni berbeza pandangan, sebagaimana kata di ulama tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain rahimahullah, dia kata berbeza kita dalam semua perkara. Dalam bab makan minum, dalam bab pakaian, dalam bab tak sama. Kita satu keluarga, tunggu kereta, berhenti di restoran. Ayah minta nasi goreng, mak minta mi kuah, anak minta apa benda. Itu pun tak sama. Maka oleh kerana kita tahu benda tak sama, menjadi tanggungjawab kita menangani masalah khilaf. Menangani masalah khilaf dengan baik. Ada sebuah buku yang anak usahakan saya tulis, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Bila anak tengok masyarakat kita ni bertembung, kita pun keluar satu, baca buku-buku ulama, dia kata berbeza sebenarnya bukan untuk berbalah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia kata apa? Aku suka sangat kalau sahabat Nabi berbeza pandangan. Sebab kalau mereka tak berbeza, satu je hukum sempit. Bila berbeza jadi luas. Karena itulah kita ni ada 4 mazhab dalam Islam yang kita kenal. Sebenarnya ada 13 mazhab. Jadi pendekatan yang anda bawa bila kita mengajar, anda lebih suka menyatakan pandangan mazhab Syafi'i sebagai asas. Kita sebut juga pandangan mazhab lain untuk menyatakan keluasan. Jadi kalau kita kata, oh tak boleh, dunia ni mesti Syafi'i saja. Tuan, kita duduk di alam nyata. Jangan disempitkan pandangan yang luas. Sama juga dengan istilah-istilah lain. Bila kita kata kita nak belajar ilmu akhlak ni diajar oleh Nabi SAW. Kemudian disambung oleh para sahabat, disambung oleh imam-imam yang besar. Tiba-tiba kita mari ke zaman kita ini, kita nak kurung. Akhlak kita mesti melalui Imam Ghazali saja. Sempit. Kenapa kita nak mempersempitkan rahmat Allah Ta'ala yang luas? Ini perlu kita fikir bersama para jemaah. Karena itulah kata ulama matematik, 10 tolak 1, 9. 10 tolak 1, berapa tinggal? 9. Kata di ulama akidah, 6 tolak 1, 0. Maknanya rukun iman 6. Kita tak percaya 1, kafir, 0 iman dia. Kata di masyarakat awam sekarang ini, sama juga, 9 tolak 1, 0. Saya dengan dia ni baik daripada muda lagi. Tapi hari ni saya tak bercakap dengan dia. Kenapa? Sebab berbeza sikit pandangan, putus hubungan. Kenapa kita tak belajar ilmu matematik? Saya dengan dia, alhamdulillah, daripada muda sampai sekarang baik. Cuma satu je perangai yang saya tak suka dia ni. Apa dia? Suka isap okok. Habis. Contoh ni. Jangan marah pula tak? Contoh. Kita nyatakan yang kita tak suka. Ini tak. Oh, saya tak kawan dengan dia sebab. Oh. Kenapa kita khilaf tu diperbesarkan? Sehingga dikatakan oleh para ulama, dia kata la taj'alu habbatan qubbatan. Benda yang kecil, biji kecil, jangan dijadikan macam dom yang besar. Mana kita khilaf dalam perkara juz'i, benda yang boleh ditangani dengan baik. Kenapa kita jadi khilaf atau menyebabkan kita berpecah? Nah, ini sangat satu benda penting. Kita tadaburlah, tuan-tuan ambillah ayat ini, tadabur ayat 118, 119 untuk dalam menangani masyarakat. Sebuah buku yang saya tulis, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Kita kata ini penting.
Kemudian di akhir surah ini Allah kata wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Tanda tuan-tuan ayat 180 ayat 120 Allah kata apa? Cerita-cerita aku bagi tahu padamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan hati. Maka ulama tadabbur kata min ahammi asbabis sabat, di antara sebab untuk menguatkan semangat kita dalam perjuangan, mutala'atu, kita kena sentiasa kaji, baca sejarah pejuang-pejuang Islam di zaman dulu, di para anbiya, salihin, para syuhada, barulah kita naik semangat insya-Allah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Bapanya berkata, wahai anak-anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu dan akan mengajarmu takbir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana ia telah menyempurnakan kepada datuk nenekmu dahulu, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Kisah itu bermula tak kala saudara-saudara Yusuf berkata sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita, padahal kita ini satu kumpulan yang ramai dan berguna. Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata. Ramai di antara mereka berkata, bunuhlah Yusuf dan buanglah dia ke satu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata, dan supaya kamu sudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna.
Salah seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam pergi, supaya ia dapat dipungut oleh sebahagian dari orang-orang yang musafir yang lalu di situ. Kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu. Mereka pun pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu berkata, Wahai ayah kami, mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf? Padahal sesungguhnya kami sentiasa tulus ikhlas mengambil berat kepadanya. Biarkan dia pergi bersama-sama kami esok, supaya ia bersukaria makan minum dan bermain dengan bebasnya. Dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bapa kamu menjawab, pemergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku. Dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya. Mereka berkata, kalau dia dimakan oleh serigala, sedangkan kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang rugi. Para jemaah sekalian, kita masuk kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ni kisah keluarga. Allah Ta'ala letak setepat surah Yusuf, cerita dia panjang, detail, daripada awal sampai ke akhir pertemuan balik Nabi Yusuf dengan keluarga. Oleh kerana dia ni isu keluarga, maka Allah Ta'ala tak ulang banyak kali. Cuma Nabi Yusuf disebut nama dia, tapi tidak disebut lagi cerita dia. Di sini detail. Dalam ayat ini, cuba para jemaah tengok ayat 5. Apabila Yusuf menceritakan kepada bapa dia, dia bermimpi. Tengok dia mimpi, ayat 4, aku mimpi tengok 11 bintang, matahari sebilah bintang, matahari dan bulan sujud pada dia. Maka Nabi Yaqub kata, Yusuf, tengok ayat 5, mu jangan cerita kepada adik-adikmu. Di sini para jemaah sekalian ada beberapa isu tadabbur. Al-Imam Al-Alusi meriwayatkan hadis daripada Bukhari, daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi kata, tanda tuan-tuan, kalau kamu tengok mimpi yang baik, adalah kita puji Allah, kita kata Alhamdulillah. Dan kita hanya cerita mimpi ni kepada orang yang kita sayang, orang kita percaya. Jangan cerita semua orang, jangan. Yusuf dicerita ke ayah dia. Ayah dia kata, mu jangan cerita ke orang lain. Tengok. Tapi kalau kamu tengok mimpi buruk, jangan cerita kepada orang, naklah dia minta perlindungan dengan Allah, falyasta'iz billah minasyaitanir rajim, dan jangan cerita kepada orang, insya-Allah mimpi itu tak akan menjadi kenyataan. Tapi kalau kita cerita kepada orang, bahaya. Mimpi itu jadi sungguh. Jadi apa yang kita tengok. Ini berbahaya. Dalam hadis lain yang sahih juga, kata Jabir, apabila dia mimpi buruk, kita kena ludah 3 kali. Ludah kiri. Tak keluar air liur. Kalau keluar air liur, betul lah orang tidur sebelah. Dia kata, bocor bila rumah kita. Ludah tu. Kemudian, kalau boleh kita bangun, ambil wudu, tidur, nak tidur tu tukar tempat, tukar posisi. Kalau tidur belah ni, tukar sini, tukar tempat. Dan kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau mimpi baik, jangan cerita kepada semua orang, kecuali orang yang kita percaya. Sebab kata ulama, al-hikmah minal hikmati, tanda kata-kata kitmanul akhbar. Salah satu daripada hikmah kebijaksanaan, kita sembunyikan berita yang mengembirakan kita, tetapi boleh menimbulkan kebencian, orang dengki kepada kita. Jangan cerita. Sebab tu anak duk tengok sekarang ni, di antara perangai kurang baik sebahagian daripada masyarakat ni, bila dapat keputusan periksa anak, dia letak di Facebook dia tu sekali dengan CJ tu, Allahu Akbar. Tomong sangat ke apa, nak cari like ke apa benda. Kalau setakat kita ambil gambar, tengok Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, bolehlah. Tapi dok sekali dengan nombor, berapa dapat. Ini tidak betul dari sudut peraturan.
Nanti anak terkena penyakit ain, orang hasad pada dia, rusak anak kita, tak habis belajar, na'udzubillah. Dan Nabi Yaqub menjadi satu ketentuan. Ayah nak anak lebih pada dia. Betul tak? Kita ayah-ayah ni ibu, kita nak anak kita lebih baik pada kita. Aku tak apa habis duit. Asal aku mau mengaji sungguh, mau jadi orang baik, mau jadi orang hebat, tak apa. Sanggup jual tanah saka. Berbeza dengan adik-beradik. Adik-beradik bukan semua lagu tu. Adik-beradik, yai, tak okay lah aku abang dia bijak pada aku. Dia mula. Jadi Yaqub kata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Mu jangan cerita adik-beradik, adik-beradik mu lain. Ada adik-beradik hak baik, abang-abang nak adik juh, tapi naluri itu ada. Tak boleh lebih daripada dia, tak boleh lebih daripada dia. Maka itulah di antara kesilapan yang berlaku kepada Nabi Yaqub AS, sehingga Allah Ta'ala uji dia balik. Dia kata apa? Tengok ni, Yaqub kata, wa akhafu an, tengok ayat 14, wa akhafu an ya'kulahu zi', aku bimbang, takut dia dimakan oleh serigala. Ulama-ulama tadabbur dan juga ulama akhlak, ulama tasawuf, dia kata ini satu kesilapan. Sebab kata-kata daripada ulama, tulis kata-kata ini untuk peringatan kita. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Annal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala itu datang berdasarkan ucapan kita. Ya aku kata apa? Aku bimbang dimakan oleh serigala. Pap, masuk dalam kepala anak-anak dia. Oh, dapat idea. Kita bawa Yusuf pergi main tempat pasir. Nanti kita campur dia dalam telaga. Kita ambil darah kambing, lomo, kerana serigala makan. Yang Nabi Yaqub kata, ya'kulahu zib. Mungkin kalau Yaqub tak sebut, dia pun tak ada idea nak buat. Mungkin dia balik tak bawa darah. Tapi dia balik bawa darah. Itulah dia kata annal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala itu kadang-kadang dia mari dengan ucapan kita. Jadi ibu bapa jangan mengeluarkan perkataan tak baik pada anak. Mu ni bodoh, tak ada harapan nak masuk EU. Jangan. Walaupun anak kita tak cerdik di sekolah rendah, boleh jadi di menengah dia insaf. Ada setengah tu masuk menengah tak habis lagi, pergi diploma baru insaf. Masuk balik dalam bila ambil degree, masya-Allah dapat cemerlang. Hadiah. Dekanlah hadiah tu hadiah. Oh, itu dia banyak. Tapi jangan kelak kata-kata kita tu menyebabkan kita tak baik. Ayat yang ke-9 kita lompat naik balik. Uqtulu Yusufa awitrahu ardan yarful lakum wajhakum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Tengok. Kita campur Yusuf. Kita balik taubat jadi orang baik. Kata di para ulama, bagaimana syaitan mengajar manusia ni qaddamul azma ala taubah. Dia ajar kepada kita, pergi buat jahat dulu, lepas tu pergi taubatlah. Macam tadi saya mula-mula tadi kan, kita buat ambil lah rasuah atau apa benda, lepas tu kita pergi Mekah lah, buat umrah. Nah, oh kalau setakat rasuah, apa sangat? Kita pergi Mekah, tajuk bawa ustaz lagi lah, bawa ustaz. Oh saya bawa tajuk 5 orang ustaz. Dia bayar rasuah 2 juta, 5 orang ustaz baru 50,000. Tak serap gapo, tapi ini mainan syaitan. Maknanya syaitan ajar kepada kita, tak ada masalah, mu buat dulu, bertobat. Itu dia panggil langkah syaitan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama dan setelah mereka kata hendak melepaskan dia ke dalam perigi, mereka pun melakukan yang demikian. Dan kami pula ilhamkan kepadanya, sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan terselamat, dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini sedang mereka tidak sedar dan tidak teringat lagi kepadanya. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil buat-buat menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba, berburu, dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu ia dimakan oleh serigala. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Dan bagi mengesahkan dakwaan itu, mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Bapa mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperolokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Dan Allah jugalah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Dan semasa Yusuf dalam perigi, datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan. Lalu mereka menghantarkan seorang pencari air bagi mereka. Setelah sampai ke perigi itu, ia pun menghulurkan timbanya, dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya, ia berseru dengan katanya, hai, ini sungguh menggembirakan. Ini adalah seorang budak lelaki yang cantik parasnya. Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudara Yusuf pun datang, serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijual sebagai barangan dagangan. Dan Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Dan setelah berlaku perundingan, mereka menjualnya dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja bilangannya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menghargainya. Dan setelah Yusuf dijualkan di negeri Mesir, berkatalah orang yang membeli Yusuf kepada isterinya, berilah dia layanan yang sebaik-baiknya, semoga ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak. Dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir untuk dihormati dan disayangi, dan untuk kami mengajarnya sebahagian dari ilmu takbir mimpi. Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Baik para jemaah sekalian, ada banyak benda yang kita kena kutip fawaid ataupun tadabbur dalam muka surat ni 237 ni. Yang pertama ayat 16, selesai dia campur Yusuf,
buat balik ke rumah baju yang tak cari. Maka di sini kata di para ulama, kita jangan mudah terpedaya dengan helah-helah yang dibuat oleh orang. Yakub tengok baju tak cari, darah ada. Dia terfikir, bilalah serigala ni baik, buka baju makan anak aku. Subhanallah. Ini dia panggil helah bodoh, tak patut hati. Seorang ulama salah nama dia Sya'bi, dia kata aku duduk dengan dekatnya Qadi Shureh. Shureh ni Qadi. Mari seorang perempuan mengadu khas suami dia, menangis sungguh-sungguh depan Qadi. Kata di Sya'bi, Allah Ta'ala lah bantu perempuan ni, kena zalim ni. Kata di Shureh ni Qadi, mau tahu mana dia kena zalim? Tu menangis kuat tu. Kata di Shureh, la taf'al fa inna ikhwata Yusuf ja'u abahum isya'at yabkun. Dia kata adik-beradik Yusuf mari pada waktu malam menangis, bawa baju yang tak cari. Jangan mudah terpedaya, kita jangan mudah terperangkap. Kemudian tengok Nabi Yakub bila dia dengar cerita ni, tengok ayat 18, fa sabrun jamil. Yakub kata sabar yang baik. Apa dia sabar yang baik? Mana kita sabar sungguh. Mana sabar jamil? Kalau kita kata bertompik, merau, katok meja, tarik rambut, patut sabar. La, itu bukan sabar. Sabar ni kita tak mengadu pada orang. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tulis kata-kata hikmah. Sufyan Ats-Tsauri kata, salasun minas sabri, 3 kategori sabar. Bila sakit, tak usah cerita pada orang. Itu tanda sabar. Sabar darjat tinggi lah. Darjat rendah pada kita, dia kena cerita. Wala bi musibatik. Musabar, jangan duk cerita musibah yang menimpa kamu. Wala yuzaki nafsak, jangan puji diri sendiri. Ini tanda orang sabar. Baik, akhir sekali Allah kata wa kadzalika, ayat 21, wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah kami beri kedudukan pada Yusuf. Tuan-tuan tengok ayat 21 ini ajaib. Daripada Yusuf kena jual jadi khadam di rumah orang, akhir sekali wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah kami beri kedudukan kepada Yusuf. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, nak naikkan orang, nak jatuhkan orang. Maka kita mengatakan siapa yang tersepit bergantung pada Allah, Allah akan beri. Tengok ayat yang pelik, ayat 21 di ujung, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, ramai manusia tak tahu. Ulama tadabbur kata apa? Ayat ini walakinna aktsaran nasi la ya'lamun berulang 3 kali dalam surah Yusuf. Tuan-tuan tanda ayat 21, ayat 40 dan ayat 68 lam tatakarrar, tidak berulang lagi dalam surah lain. Ini menunjukkan bahawa ramai manusia tak tahu bahawa kita ni kalau bergantung dengan Allah, Allah Ta'ala akan lepas. Tapi ingat, berpisah dengan Yusuf, dicapak dalam telaga waktu dia kanak-kanak, dia berjumpa dengan ayah dia sudah dapat jawatan. Agak-agak berapa puluh tahun berpisahnya Yusuf. Kadang-kadang pertolongan Allah Ta'ala dia tak mari kumpayakun, dia mari dalam masa 10 tahun, 20 tahun, mungkin 40 tahun. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya. Dan perempuan itu menutup pintu-pintu serta berkata, marilah kemari, aku bersedia untukmu. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji itu. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya. Dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya untuk perempuan itu kalaulah dia tidak menyatakan, kalau ia tidak menyedari kenyataannya Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu, serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf dari belakang. Lalu terserempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Tiba-tiba perempuan itu berkata kepada suaminya, tidak ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu, melainkan dipenjarakan dia atau dikenakan azab menyiksanya. Yusuf pula berkata, dialah yang memujukku berkehendakkan diriku. Suaminya tercengang mendengarnya. Dan seorang dari keluarga perempuan itu yang ada bersama-sama tampil memberi pendapat dengan berkata, jika baju Yusuf koyak dari depan, maka benarlah tuduhan perempuan itu, dan menjadilah Yusuf dari orang-orang yang dusta. Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar. Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang, berkatalah ia, sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini, dan engkau, wahai Zulaikha, mintalah ampun bagi dosamu. Sesungguhnya engkau adalah dari orang yang bersalah. Dan sesudah itu perempuan itu di bandar Mesir mencaci hal Zulaikha dengan berkata, isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya Yusuf berkehendakkan dirinya. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudah meresap ke dalam lipatan hatinya. Sesungguhnya kami akan memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata. Para jemaah sekalian, sekarang ini kita berpindah daripada adik-beradik Yusuf. Adik-beradik Yusuf jual Yusuf dengan harga yang murah. Akhir ayat 88, wa tasaddaq alaina, Yusuf sedekahlah kepada kami. Ingat, orang hina kita, orang hina orang dalam suasananya begitu, dia Allah Ta'ala akan balas dengan suasana begitu. Dia hina Yusuf, dia jual dengan harga yang murah. Akhir sekali tangan itulah yang pergi minta bantuan daripada Yusuf alaihissalam. Kemudian ayat 23, iaitulah tentang godaan isteri Al-Aziz kepada Yusuf. Kata di ulama beza, waktu Yusuf diuji musibah, adik-beradik dia campak dulu, dia sabar ittirari, sabar terpaksa. Tapi godaan perempuan ini sabar ikhtiari, sabar pilihan. Sebab dia dalam rumah yang tertutup, pintu dikunci,
Boleh je dia buat maksiat. Tapi Yusuf sabar, itu dia panggil sabar ikhtiari. Sabar pilihan untuk tak melakukan maksiat lebih besar darjat daripada sabar ittirari. Sabar yang terpaksa kita kena lalui. Itu satu. Kemudian kita tengok lagi kepada ayat 24. Walaqad hammat bih. Memang makcik ni nak Yusuf. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Yusuf boleh jadi nak kalau dia tak tengok tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi oleh tanda Yusuf sudah tengok, maka dia selamat daripada godaan yang begitu dahsyat. Godaan yang begitu dahsyat. Maka di sini para jemaah sekalian, kita kena letak bahawa kita kena pasak dalam diri kita keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini je benteng pertahanan yang cukup kuat. Kalau benteng nipis-nipis memang rebah. Tak cukup ketahanan. Jadi ketahanan kita ni beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apabila berlaku kejar mengejar, lari ke pintu, Yusuf lari ke pintu, kata di para ulama, lari bukan takut, lari daripada maksiat. Ini orang lari, orang berani. Di situ kata di para ahli fikir kata, lari daripada lari kepada Allah, takut kepada Allah, kita berlari kepadanya. Takut kepada makhluk, kita lari daripadanya. Kenapa lari kuat tu? Ada harimau. Kenapa berlari ke masjid? Takut kepada Allah. Itu berbeza di antara dua ketakutan. Jadi Yusuf lari di sini, lari untuk membawa diri, menyelamatkan diri daripada godaan yang begitu dahsyat. Baik, silakan Ustaz. Terus kita nak habiskan muqarrah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Maka apabila ia, Zulaikha, mendengar cacian mereka, ia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka, serta memberi kepada tiap-tiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka tak kala mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya, dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata, jauhnya Allah dari kekurangan. Ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Zulaikha berkata, inilah orangnya yang kamu tempatlah aku mengenainya.
Sebenarnya aku telah memujuknya berkehendaknya dirinya, tetapi ia menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya. Dan demi sesungguhnya kalau ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh, tentulah ia akan dipenjarakan dan akan menjadi dari orang-orang yang hina. Yusuf merayu kehadrat Allah Ta'ala dengan berkata, "Wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara dari apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Dan jika engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya." Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripada tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah jugalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan itu serta orang-orang hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan hingga ke suatu masa. Dan masuklah bersama-sama ke penjara dua orang khadam raja. Salah seorang di antaranya bertanya kepada Yusuf dengan berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur." Dan berkata pula yang seorang lagi, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjunjung roti atas kepalaku yang sebahagian dimakan oleh burung." Kemudian keduanya berkata, "Terangkanlah kepada kami akan takbirnya. Sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang berbuat kebaikan untuk umum." Yusuf menjawab, "Aku bukan sahaja dapat menerangkan takbir mimpi kamu itu, bahkan tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu tiap-tiap hari dalam penjara. Melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya sebelum ia dibawa kepada kamu. Yang demikian itu ialah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari akhirat." Baik para jemaah sekalian, kita laju sikit ya. Tengok ayat 31, apabila pembesar wanita-wanita ni, puan seri, datin-datin ni berkumpul, tengok Yusuf, foto tangan. Kata di ulama tadabbur, tengok jamalul insan, tengok manusia comel pun manusia sudah terkesima, kata orang. Bagaimana kalau kita tengok Khaliq Yusuf, pencipta Nabi Yusuf? Karena itulah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik." Ya Allah, kami minta denganmu ya Allah kelazatan dapat memandang kepada wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Nikmat yang paling besar bagi ahli syurga dapat memandang wajah Allah azza wa jalla. Allahumma rzuqna ya Rabb. Ya Allah, rezekikan kami dapat memandang wajahmu ya arhamar rahimin. Kemudian ayat 32, Zulaikha ataupun Imratul Aziz kata, "Kalau kamu tak ikut aku, la yusjananna." Tengok orang ngajar. Aku akan penjara kamu. Wala yakunan. Tengok. Hak yang tadi dia punya nun musaqqalah, la yusjananna. Yang kedua wala yakunan. Nun dengan ringan mukhaffafah, sebab untuk masuk Yusuf dalam penjara itu kuasa dia. Dia paksa suami dia penjara Yusuf. Tapi nak jadikan Yusuf hina, itu bukan kuasa dia. Walaupun Yusuf dalam penjara, Yusuf tak hina, masih lagi ada orang percaya kepada dia. Karena itu Yusuf berdoa, "Rabbi sijnu ahabbu ilayya." Penjara lebih baik. Kata orang, penjara ni dua sebab. Sebab yang pertama kerana orang itu bersalah. Sebab yang kedua, orang memilih penjara kerana prinsip perjuangan. Yusuf dipenjara kerana prinsip, tapi Yusuf menjaga lidah. Dia kata, "As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani." Penjara lebih baik daripada apa yang mereka ajak. Dia tak kata zina, dia tak mau sebut perkataan buruk, lebih baik daripada apa yang mereka ajak. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat seterusnya. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Dan aku menurut agama bapa dan datukku, nenekku Ibrahim dan Ishak serta Yakub, tidaklah sepatutnya kita mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Mentauhid, mengesahkan Allah ialah hasil dari limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada umat manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, memuja dan menyembah berbilang-bilang Tuhan dan bercerai-berai, itukah yang lebih baik? Atau menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa? Apa yang kamu sembah yang lain dari Allah hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya hukum yang menentukan amal ibadat hanyalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah agama yang betul. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, takbir mimpi kamu itu ialah adapun salah seorang dari kamu, maka ia akan memberi minum arak kepada tuannya. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan dipalang, serta burung pula telah makan dari kepalanya. Telah selesailah dan tetaplah berlakunya dan perkara yang kamu tanyakan itu. Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang percaya akan terselamat di antara mereka berdua, sebutkanlah perihalku kepada tuanmu setelah orang itu dibebaskan dari penjara. Maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Yusuf kepada tuannya. Dengan sebab itu tinggallah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Dan pada suatu hari Raja Mesir berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan aku melihat 7 bangkai biji-bijian dan hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Wahai ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini, dan kamu orang yang pandai mentadbirkan mimpi. Baik para jemaah sekalian, dalam muka yang kita baca ni, yang pertama sekali Yusuf, dia panggil kawan dia, ya sahibai sijin, teman sama-sama dalam penjara. Mana kita pendakwah panggil orang dengan panggil baik. Jangan duk kata boheh bodoh, tak reti bahasa, jangan. Yang kedua, Nabi Yusuf ni mempunyai jiwa muslih. Dalam penjara dia berdakwah. Tak kata kecewa aku, berdakwah. Yang ketiga, tengok Yusuf dalam ayat 42, dia kata apa? Uzkurni inda rabbik. Mau ingat sebut nama aku dekat bos. Mana dia kata kepada orang yang akan lepas. Kata ulama, kalaulah dia sebut, maknanya Yusuf akan kembali jadi khadam dalam istana. Tapi Allah biarkan Yusuf sehingga satu tempoh yang cukup matang, Allah keluar dia daripada penjara kepada menteri, salah seorang menteri kabinet yang besar dalam negara Mesir. Jadi kalau dia keluar waktu itu, balik semula jadi hamba.
jadi khadam. Tapi bila dia keluar cukup masa, dia keluar sebagai seorang menteri. Karena itulah kata orang, jangan jadi anggur sebelum, jangan jadi kismis sebelum jadi anggur. Mana kita jangan gopok, jangan nak cepat. Jangan nak cepat tindakan. Kata di para ulama, Adam minta nak kekal dalam syurga, Allah keluarkan dia. Yusuf minta nak keluar dari sijil, masuk dalam penjara. Berkantalah kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu yang sebaik. Dan kita tamatkan bacaan kita kepada muka yang terakhir. Minasyaitanir rajim. Qalu adghafu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئك بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Mereka menjawab, yang demikian itu ialah mimpi-mimpi orang yang bercampur aduk. Dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi yang sedemikian itu. Dan pada saat itu, berkatalah orang yang terselamat di antara mereka yang berdua itu, dan yang baru teringat akan pesanan Yusuf. Sesudah berlalu suatu masa yang lanjut, aku akan memberitahu kepadamu takbirnya. Oleh itu, hantarkanlah daku pergi kepada orang yang mengetahui takbirnya. Setelah ia berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia, Yusuf, wahai orang yang benar pada segala-galanya, takbirkanlah kepada kami. Seorang bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan 7 tangkai biji-bijian yang hijau serta 7 tangkai lagi yang kering. Takbirkanlah supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu. Semoga mereka dapat mengetahui takbirnya. Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu ketam, biarkanlah ia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun yang bersangatan kemaraunya, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Dan apabila mendengar takbir itu, berkatalah Raja Mesir, bawalah dia kepadaku. Maka tak kala utusan raja datang pada Yusuf menjemputnya menghadap raja, Yusuf berkata kepadanya, kembalilah kepada tuanmu. Kemudian bertanyalah kepadanya, apa halnya perempuan-perempuan yang melakukan tangan mereka? Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui akan tipu daya mereka.
Setelah perempuan-perempuan itu dipanggil, raja bertanya kepada mereka, apa hal kamu semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya? Mereka menjawab, jauhnya Allah dari segala cacat cela. Kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadap Yusuf. Isteri Al-Aziz pun berkata, sekarang ternyatalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Akulah yang memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya, tapi ia telah menolak. Dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar. Pengakuanku yang demikian supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini, dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Kesimpulan daripada apa yang kita baca di sini para jemaah sekalian, Yusuf masuk penjara dengan sebab mimpi, dan dia keluar penjara juga kerana mimpi. Jadi alhamdulillah dia telah menjalankan tugas dengan baik. Cuma apa yang kita faham daripada ayat ini, tengok ayat 50, apabila Yusuf takbir mimpi, raja kata bawa Yusuf ke sini. Yusuf kata tidak, aku takkan keluar sebab aku masuk penjara kerana fitnah. Aku tidak akan keluar dari penjara ini kecuali setelah dibersihkan daripada fitnah. Yusuf telah menunjukkan contoh seorang yang punya prinsip yang kuat. Oleh kerana aku masuk dengan fitnah, bersihkan fitnah, aku keluar. Kita hari ini dah, walaupun masuk penjara dengan fitnah, boleh keluar penjara, lompat pagi, tak ada gelap lagi kata. Ini dipanggil tidak ada prinsip. Mana Yusuf mengajar kepada kita prinsip. Nak keluarkan aku boleh, bersihkan dulu aku daripada fitnah. Tengok, dia kata bukan aku yang khianat, perempuan tu jahat. Kemudian Yusuf kata wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Orang yang khianat tidak akan berjaya. Berjaya setahun dua, mereka akan kecundang, mereka akan tewas, mereka akan didedahkan rahsia walaupun pada masa yang tidaklah begitu cepat. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah oleh kerana ramai yang bertanya, tahu nak kenal Ustaz Alwi ni. Boleh cerita sikit Ustaz Alwi, ramai orang nak kenal. Bertugas di mana, nama sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit maklum apa ni sebagai ta'aruf bertugas. Saya kira ambil hak pecin selalulah. Pecin di Mahat Tahfiz di bawah Majlis Agama Islam di Panji. Kira pecin situ tahun 2017 dan ngajar situ dah hampir 4 tahun lah. Masa dulu bila Masjid Muhammadi? Bila Masjid Muhammadi 10 tahun daripada 2000 sampai 2010. Lepas tu lah berakhir di sana lah di Mahat Tahfiz Panji. Sekian. Terima kasih. Bersama saya Ustaz Alwi, asalnya bila Masjid Muhammadi, kemudian di Tahfiz. Jazakallahu khairah di atas bacaan yang ramai orang yang suka. Dia kata macam Husari, macam-macam lagu ada. Masya-Allah. Jazakallahu khairah. Masya-Allah tabarakallah, dan saudara kita Mustaqim pegawai di MPKB. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah esok orang lain pula sambung. Untuk para jemaah yang nak dengar cerita Yusuf, boleh tengok dalam YouTube Abu Anas Madani, Halaqah Abu Anas Madani. Di sana ada tafsir lengkap beberapa belah siri kuliah awal surah Yusuf sehingga ke akhir. Dan kita juga setiap pagi di Facebook yang sama ini, Facebook Abu Anas Madani, ana tafsir Quran. Sekarang ini sudah masuk juzuk yang ke-24 surah Fussilat. Dipersilakanlah pukul 6.30 pagi sampai 7.30 insya-Allah setiap hari setelah sampai khatam Quran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.